Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama dan selamanya marilah sama-sama kita manjatkan setinggi-tinggi kesyukuran. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan meneruskan sesi kuliah kita dalam bidang fiqh al-mawaris atau fiqh al-miras, iaitu dalam ilmu faraid. Tajuk yang kita bincang malam ini ialah mengenai waris-waris, waris-waris yang berhak dalam harta pusaka. Pertamanya marilah sama-sama mengikuti satu ayat Quran daripada surah An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzin unsayain. Fa in kunna nisaan fawqasnataini falahunna sulusa ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu wa li abawahi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu wa li ummihi thulus fa in kana lahu ikhwatun fa li ummihi thulus min ba'di wasiyati yusi biha aw dain aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Allah perintahkan kamu mengenai pembagian harta pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Nanti ni kita akan bincang secara detail lah tentang apa yang dikatakan dua bahagian lelaki, satu bahagian perempuan ni. Dia ada panggil hikmah dia bagaimana, apa sebabnya lelaki ni dua bahagian, perempuan satu bahagian. Itu nanti bab lain kita bincang. Tetapi jika anak perempuan itu lebih daripada dua, maka bahagian mereka ialah 2/3 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati. Ini bagi orang yang tak ada anak lelaki, dia ada anak perempuan saja. Dia ada dua orang, maknanya ataupun lebih, dapat 2/3 dikongsi sama banyak. Dan jika perempuan itu seorang saja, maka bahagiannya ialah separuh ataupun setengah. Ini bagi orang yang meninggal dunia, tak ada anak lelaki tapi ada anak perempuan seorang, dapat setengah. Dan bagi ibu bapa si mati, tiap-tiap seorang, keduanya ialah 1/6 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati, jika si mati itu mempunyai anak. Jadi orang yang mati itu, kalau dia ada ibu dan bapa, dia ada anak, ibu dan bapa, dia dapat 1/6 seorang. Tetapi jika si mati itu tidak mempunyai anak, sedangkan yang mewarisinya hanyalah kedua ibu bapanya, maka ibunya ialah 1/3. Itu bagi orang yang meninggal, tuan-tuan, bagi orang yang tak kahwin lah, dia ada ibu dan bapa. Kalau dia tak ada adik-beradik, ataupun ada adik-beradik seorang je hidup, ibu dapat 1/3, bapanya dapat baki. Kemudian kalau pula si mati itu punya berapa orang saudara, kalau ada adik-beradik, orang yang mati itu ada adik-beradik, ibunya dapat 1/3. Pembahagian itu ialah sesudah, min ba'di wasiyati yusi biha aw dain. Pembahagian itu sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayar hutangnya. Jadi ibu bapa kamu dan anak-anak kamu tidak mengetahui siapa di antaranya lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu. Pembagian harta pusaka, penentuan bahagian masing-masing seperti yang terangkan ialah ketetapan daripada Allah.
Dan sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surah An-Nisa ayat 11. Jadi pada hari ini tuan-tuan kita nak tengok ya, ini dipanggil ayat ayat-ayat antara ayat-ayat mawaris ataupun ayat faraid ya. Dia ada 3 ayat yang dipanggil ayat yang menjelaskan berapa bahagian ya setiap orang. Ada 9 orang yang disebut dalam Al-Quran ya. Ada 4 orang yang disebut sebagai waris fardu ataupun ashabul furud ya. Jadi kesemuanya ada 13. Setengah kitab mengatakan 12 ya, 12 ataupun 13. Tapi dalam kalau kita kira ada 13 orang yang disebut sebagai waris ataupun mereka yang dapat secara fardu ya, ada 13 orang. Jadi ini ayat seterusnya lah, ayat 12 juga dijelaskan berapa. Cuma saya nak bincang secara ringkas tentang ini ayat, dia ayat 11, ayat 12, ayat 176 surah Nisa, ada 3 ayat ya. Jadi kita dah bincang sebelum ni ya, rukun-rukun faraid. Saya semua hari ni nak highlight sebelum kita masuk. Saya nak tunjukkan siapa waris-waris yang berhak ni ya. Sebelum ni kita dah bincang apa itu rukun faraid. Dia tu ada 3 ya, dipanggil al-muwaris, iaitu orang yang mati. Orang yang mati itu dipanggil al-muwaris ataupun pewaris. Dalam setengah kitab pewaris ataupun si mati. Kemudian kita ada waris, al-waris iaitu waris. Kemudian dipanggil al-maurus iaitu harta. Ada 3 ya. Mesti ada si mati, waris dan harta ini sebagai rukun. Kemudian kita dah bincang juga sebab-sebab seseorang ataupun sesuatu pihak itu mendapat harta pusaka ya, sama ada melalui perkahwinan, yang keduanya melalui qarabah ataupun nasab, hubungan darah ya, yang ketiganya dipanggil walak. Walak ni ialah tuan ataupun puan ataupun bekas tuan ataupun bekas puan kepada hamba yang dibebaskan ya. Kemudian Islam ataupun dipanggil Baitul Mal. Ada 4 sebab yang membolehkan seseorang itu mewarisi harta pusaka ya. Kemudian kita dah bincang juga syarat-syarat pewarisan ya, iaitu pemilik hartanya meninggal dunia. Mestilah orang tu meninggal dunia barulah harta tersebut jadi harta pusaka. Selagi dia hidup, harta tersebut belum lagi jadi harta pusaka ya. Yang keduanya, waris mestilah hidup ketika pemilik harta tersebut mati. Ini saya cuba ulang-ulang ya, pada ini saya ulang-ulang jadi supaya kita dapat recap balik apa yang kita dah bincang sebelum ni. Sebelum ni saya tak tunjuk sangat slide kan. Hari ni saya tunjuk slide. Ya. Kemudian kita ada bahagian ataupun mengetahui bahagian yang ditentukan ya, berapa bahagian masing-masing ataupun habuan ataupun bahagian yang ditentukan ya. Yang seterusnya kita juga dah bincang ya, beberapa halangan, iaitu halangan yang disebut sebagai halangan yang disebabkan oleh waris itu sendiri ya, ataupun dipanggil al-hajbu saksi ataupun halangan yang disebabkan oleh diri dia sendiri ya. Itu namanya al-qatilu la yarisu, pembunuhan. Ini kita dah bincang panjang dah bulan lepas. Kemudian disebabkan oleh penghambaan. Yang ketiganya disebabkan oleh perbezaan agama jadi berlaku saja perbezaan agama, makna antara orang kafir dan orang Islam tidak mewarisi ya. Kalau ada asalnya dia orang non muslim, dia masuk Islam, contohnya mualaf, dia tidak boleh mewarisi harta ayah dia yang bukan Islam. Begitu juga orang bukan Islam tidak boleh mewarisi harta orang Islam. Ataupun berlaku murtad sebelum berlakunya kematian ya. Jadi orang tu sebut gugur hak dia ke atas harta pusaka ya. Ini kita dah bincang dah. Okey. Okey. Tak apa. Okey. Ini kita nak bincang ni. Jenis-jenis waris ya. Jenis waris
ada sebut sini 3 tuan-tuan ya. Dia panggil ashabul furud, asabah, zawi arham. Ini secara basicnya ada 3 jenis lah. Cumanya jika berlaku sesuatu kematian, ya, bukan semua ahli keluarga itu layak menerima harta pusaka. Bukan semualah ya. Ulama kata ada 25 orang. Secara umumnya ada 25 orang yang berhak ya. Tapi bukan dalam satu masa. Ada 25 orang. Mereka dapat dibagikan pada 2 jenis kategori. Yang pertamanya melalui jantina, sama ada lelaki ataupun perempuan. Yang keduanya mengikut sebab-sebab tadi mendapat harta pusaka tadi ya. Jadi kita tengok ashabul furud ni saya jelaskan tadi tu. Nanti kita akan bincang lanjutlah apa itu ashabul furud, apa itu asabah, apa itu zawi arham. Cumanya kita kena faham di Malaysia ni kita mengamalkan mazhab Syafi'i. Jadi kita ada dipanggil Baitul Mal. Baitul Mal menghalang zawi arham dapat bahagian. Jadi di Malaysia cuma ada 2 saja waris yang berhak ya, ashabul furud dan asabah. Okey. Jadi kalau kita tengok ya, waris-waris ni dibagikan kepada 4 kategori. Dipanggil golongan bawah ya. Golongan atas. Ini golongan bawah. Golongan bawah ni bila berlaku kematian, yang pertamanya kita tanya siapa pasangan, suami, isteri ya. Kemudian ke bawah anak, anak laki, anak perempuan, cucu laki, cucu perempuan ya. Tekan pula ni, saya tekan pula. Kemudian dia tengok ke atas ya. Ibu, bapa, datuk, nenek kalau kita tengok yang putih tu datuk, sebelah ibu bukan waris ya. Semua sama juga kalau yang bawah tadi tu. Kalau tengok ke bawah perasan tak bawah ni, tengok bawah dia bila perempuan saja, lepas perempuan berlaku saja kematian ke anak perempuan, cucu di bawah anak perempuan bukan waris ya. Cucu di bawah anak laki waris. Tapi di atas kita tengok agak berbeza. Di atas ni ibu, lepas ibu, kalau ibu ni tak ada, nenek sebelah ibu waris ya. Jadi datuk bukan waris. Belah bapa, kalau bapa tak ada, nenek dan bapa ini sebagai waris begitu ya. Okey. Kemudian dia pergi kepada adik-beradik, sisi ataupun dipanggil hawashi ya. Tadi kalau ikut yang mula-mula tadi ke bawah dia panggil furuk, atas usul, kemudian hawashi sisi adik-beradik. Sama ada adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik sebapa ataupun adik-beradik seibu. Boleh turun kepada anak saudara lelaki ya. Ini disebut dalam 25 golongan ini tuan-tuan ya. Adik-adik kena tengok dia macam tu. Nanti ini mata pelajaran faraid ni di sekolah menengah ada sekolah menengah ada kan? Ada. Sekolah Arab ada kan? Tak silap saya lah. Ada belajar ke faraid? Saya tak tahu. Ada silibus ke? Ada tak? Tak ada? Oh tak ada. Saya ada dengar beberapa ni dia kata ada di mana sekolah menengah ke, sekolah apa tu di saya bagi tahulah. Ya. Okey, yang seterusnya dia pergi kepada bapa saudara ya. Bapa saudara. Tengok ya. Itu bapa saudara, lepas tu boleh pergi kepada sepupu. Ni sepupu ni. Dia panggil ni sisi bapa saudara. Jadi 4 ya. Bawah, atas, sisi adik-beradik ataupun sisi saudara, ataupun dalam buku yang saya bawa ni disebut sebagai golongan tengah. Golongan tengah. Tapi jarang orang sebut golongan tengah, dia panggil sisi adik-beradik. Ya? Ada zoom dia sekejap ni, sikit ni. Saya nak tunjukkan secara overall dulu. Jadi boleh kita faham dia punya kedudukan ya. Jadi nanti kita akan bikin detail demi detail. Okey, mari kita tengok. Ini golongan bawah ni. Jadi ini yang dipanggil furuk ke bawah ya. Jadi kalau
Yang biasanya bila berlaku kematian ditanya suami isteri lah, itu biasalah yang pertama sekali tanyakan. Kemudian tanya ada anak tak ada anak orang ni, ya. Jadi bila berlaku kematian kata anak lelaki anak perempuan, ini bila berlaku kematian dia baru pergi next ni, ya. Next ni perempuan, bawah perempuan saja dia bukan waris. Tengok pula sini, ya. Bawa anak lelaki, cucu lelaki, cucu perempuan waris kepada si mati. Tapi dalam keadaannya kalau kita ada anak lelaki lain, semua cucu ni tak boleh, tak dapat, ya. Walaupun ayah dia meninggal, cucu ni tak dapat kalau ada anak lelaki lain lah. Tapi tengok bila meninggal pula cucu perempuan, bawah tak, bukan waris, tapi cucu lelaki sambung lagi. Dia lelaki kan. Itu dia ni, dia panggil orang kata hubungan darah tu sangat penting, ya. Dia belah lelaki ni sebabnya kalau kita tengok nanti wali kan, wali lelaki kan, perempuan tak, ya. Okey, ini golongan bawah. Dia kemudian bawah ni ada lagi, cucu, cicit, bawah lagi piut, bawah ada piut, oneng-oneng. Tapi ulama kata sampai situ. Kebanyakannya dalam tuan-tuan hukum faraid ini bila kita bincang, ya, dia kata di sini 25. Ini most kebanyakan ulama bersetuju bahawa 25 orang saja yang berhak, bukan serentak lah. Bukan serentak, Kemudian kita tengok golongan atas. Saya zoom sikit, golongan atas. Tadi kan tak nampak sangat, ini saya jelaskan lagi sikit, di atas berbeza, kalau tadi kita tengok perempuan ke bawah, lepas perempuan putus kan. Tapi di atas ibu ni, bila ibu ni meninggal, ini dipanggil waris ganti, yang di atas ni waris ganti. Bila meninggal yang di level ni, dia akan ganti waris di atas ni. Tengok, nenek belah ibu dia waris. Begitu juga kalau nenek ni meninggal, nenek moyang lah, moyang perempuan ni dia waris, tapi datuk belah nenek ni bukan waris. Datuk dah putus dah, tak ada kan, datuk tak ada. Tapi belah bapa kita tengok, nenek naik, datuk ni naik lagi, datuk naik, moyang perempuan, moyang lelaki yang dia pecah-pecah lagi lah kan. Dia sebenarnya boleh pergi sampai kepada datuk saudara, cumanya ialah ulama kata 25 ini sajalah. Cuma tak disebut dalam ni dua saya tak tunjukkan dua orang, iaitu tuan atau bekas tuan atau bekas puan kepada hamba. Ini yang saya tunjuk ni 23 lah maknanya, ya. Okey, kita tengok pula yang golongan sisi. Sisi ni maknanya adik-beradik. Setengah-setengah guru dia kata hukum faraid ni umpama burung terbang. Burung terbang. Bayangkan burung terbang, ya. Bayangkan burung terbang. Burung terbang ni dia kata kepala ni ada di atas lah, datuk kita ibu bapa, datuk kat atas, ya. Kemudian ekor furuk ke bawah, anak, cucu, cicit, piut, ondeng-ondeng. Kepak kiri adik-beradik, kepak kanan bapa saudara. Bapa saudara sebelah bapa, cumanya nanti saya terangkan bagaimana ni hubungan adik-beradik ni. Adik-beradik ni apa yang dikata adik-beradik seribu sebapa, adik-beradik sebapa, adik seribu, kejap lagi ada penjelasan ni sekejap lagi. Mungkin ramai juga terkeliru ni. Saya banyak kes. Dia kata macam mana saudara sebapa, saudara seribu, adik-beradik tiri. Adik-beradik tiri pening-pening. Dia kata adik-beradik tiri bukan, ya. Adik-beradik bukan. Kejap lagi saya jelaskan macam mana perbezaan dia, ya. Okey. Yang seterusnya bapa saudara sebelah bapa, dia sebelah ibu bukan. Jadi mak saudara sama ada sebelah bapa ataupun mak saudara sebelah ibu bukan waris. Bapa saudara sebelah ibu pun bukan waris. Bapa saudara sebelah bapa. Ini nak kena ingatlah dia je. Dia punya step by step tu kan. Nanti kita masuk bab kiraan, nanti pening semua, ya, macam mana. Cuma tak apalah, kita belajar perlahan-lahan kan. InsyaAllah nanti adik-adik ada handphone ada handphone. Nanti kita akan cuba menggunakan website, ya, untuk buat kiraan. Sebab masing-masing tak ada buku. Sebabnya nanti pada website tu mungkin kita cuba memahami lah bagaimana nak buat kiraan tu. Tak apalah, kita tengok seterusnya. Okey. Kita tengok bagaimana dikatakan adik-beradik seibu, adik-beradik sebapa, kita tengok, okey. Saya nak test sikit ni.
Tengok nama-nama dia, Said apa ni, Ali dengan Minah. Ini Ali dengan Minah. Jadi yang di tengah ni ya, apabila Abu dan Senah ni berkahwin, Said dan Syikin ni, ni Said dan Syikin ni, ini dipanggil adik-beradik seibu sebapa. Dalam istilah faraid dipanggil saudara seibu sebapa, sama ada lelaki ataupun perempuan. Boleh faham ya? Itu saudara seibu sebapa, SIB. Saudara seibu sebapa lelaki dan perempuan di sini. Okey. Dengan Nurul, apa hubungan dengan Nurul? Ni Abu ni apa? Bapa kan? Jadi Said dan Syikin ni dengan Nurul dia panggil apa? Saudara sebapa. Sebab bapa. Ini jauh lah. Ini lain dah. Ini hubungan dia. Ini dipanggil dah jauh lah ni. Tak apa, ini dulu. Ini patutnya tak masuk ni. Sampai sini je. Dengan di sini. Dengan Sam ni. Said dengan Syikin dengan Sam ni apa? Adik-beradik seibu. Ya. Yang tiri di sini. Di sini Sam dengan Nurul ni ditirilah, sebabnya dia yang mak bawa, yang ini yang ayah bawa. Begitu itu dia bagi tiri. Ini dah jauh lah. Ni jauh. Okey. Boleh faham ya? Boleh? Okey. Di sini tak tunjuk senarai. Saya nak tunjuk senarai kat mana Ini asbabul furu'. So, dia senarai waris tempat lain. Saya ada senarai waris lain. Okey. Saya pun lupa nak gabungkan. Banyak sangat slide. Saya dah pening. Saya sendiri pun dah. Saya susun kat mana pun saya dah lupa dah. Okey, tak apa. Okey. Ni. Ini yang waris lelaki yang bagi yang berhak. Waris lelaki. Kalau kita tengok yang lelaki, daripada saya kata tadi 25 orang yang berhak tak data pusaka, 15 orang lelaki. Ada 15 lelaki. Anak lelaki, cucu lelaki daripada anak lelaki, cucu lelaki daripada anak perempuan bukan waris, datuk sebelah bapa, saudara lelaki seibu sebapa, saudara lelaki sebapa, saudara lelaki seibu. Faham tadi kan? Seibu kan macam mana kan? Ini bagi tu, dan orang yang adik-beradik ni, bila adik-beradik ni jadi waris. Kenapa? Sebab dalam Quran disebut apa? Dalam surah Nisa ayat 12 dan ayat 176 tu disebut orang yang bila meninggal dia tak ada bapa, ataupun dia tak ada anak lelaki, ataupun tak ada anak. Dia tak ada bapa, tak ada anak, ataupun tak ada anak lelaki. Itu dipanggil golongan kalalah dalam Quran. Jadi yang dapat kepada adik-beradik. Sebabnya pentingnya bila seorang tu meninggal, apa hubungan dia dengan si mati? Contohnya kita tanya, bapa tak? Bapa tak ada. Anak lelaki ada tak? Tak ada. Dia pergi pada adik-beradik. Begitu begitu perlahan. Kemudian anak saudara lelaki. Tadi anak saudara. Anak saudara pun dapat. Anak saudara. Anak saudara. Anak saudara ni. Anak saudara. Anak saudara selaki seibu sebapa. Ini bapa saudara. Bapa saudara dua saja. Bapa saudara seibu sebapa dengan bapa saudara sebapa bapa. Adik-beradik bapa ni, dia cuma seibu dengan bapa tak berhak. Kemudian sepupu. Ini sepupu lah. Anak bapa saudara sepupu. Saya pernah cerita di sini, ada satu kes saya pernah jumpa, anak lelaki kepada sepupu lelaki dapat bahagian. Jauh kan? Jauh itu, tapi dia tak termasuk dalam, yalah, walaupun saya kata tadi secara umumnya 25 orang, tapi ada keadaannya, sebab kita kena cari tuan-tuan. Dia boleh pergi sejauh yang saya diberitahu sampai kepada datuk saudara sebelah bapa. Jauh sebab orang kata tak ada waris ni, kita kena siasat. Tak boleh terus kita bagi orang kata conclusion, tak ada waris pergi Baitul Mal. Tak boleh. Kecuali kalau dia mu'allaf. Kalau mu'allaf, dia mu'allaf, memang dia akan pergi kepada Baitul Mal. Contohnya baru masuk Islam kan. Cumanya untuk pengetahuan semua, kita jangan tengok dari segi hukum sahaja, sebab kita juga ada undang-undang sebagaimana yang saya jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kena ingat, kita ada hukum yang dijadikan undang-undang, ada yang dalam hukum tak jelas dijadikan undang-undang. Itu dipanggil undang-undang syariah.
Kemudian kita ada undang-undang sivil. Tuan-tuan, yang menariknya, walaupun saya kata tadi orang bukan Islam tidak boleh mewarisi harta orang Islam juga tidak boleh mewarisi harta bukan Islam, tapi dengan sebabnya undang-undang. Contoh macam mana contohnya? Contohnya ayah ni non-Muslim, Chinese lah contoh. Dia agama lain, bukan agama Islam. Jadi anak dia masuk Islam. Di bawah undang-undang sivil, bagi seorang ayah ni, bila dia meninggal, kalau ayah ni tak buat wasiat, ada satu undang-undang, satu akta yang dipanggil Akta Distribution ataupun Pembahagian ataupun Distribution Act, yang membolehkan di mana bila berlaku kematian, contohnya orang ni meninggal, ada isteri, ada anak. Jadi isteri dapat 50%, anak dapat 50%. Sedangkan anak masuk Islam, dapat tak? Dapatlah, dari segi undang-undang tu dapatlah. Cumanya kita nasihatkanlah dia, sebagai seorang Islam, dia tidak boleh terima harta orang bukan Islam. Dia kena serah kepada Baitul Mal. Tapi ialah sejauh mana ialah kita nak nak monitor benda tu, tak semualah kita boleh monitor kan. Cumanya dari segi pelaksanaannya berlaku begitulah, Namun kalau ada yang buat wasiat, buat hibah, contohnya anak yang masuk Islam ni buat wasiat, buat hibah kepada bapa dia yang bukan Islam, boleh tak? Boleh. Orang Islam boleh buat wasiat, boleh buat hibah kepada bukan Islam, boleh. Itu kita dah belajar, cuma nanti kita ulang-ulang lagi lah supaya nanti peringkat pelaksanaan nanti kita nak urus pusaka, nanti saya akan jelaskan sekali lagi. Ini bagi lelaki, ada 15 orang yang saya tunjuk carta tadi tu. Ini yang dalam carta tadi tu, saya ada beberapa carta lah, saya pun ini yang bagi perempuan, anak perempuan yang disebut dalam Quran. Ini anak perempuan disebut dalam Quran, cucu perempuan daripada anak lelaki, itu daripada hadis, ibu daripada Al-Quran, ayat berapa tadi? Ayat 11 surah Nisa. Anak perempuan surah Nisa ayat 11. Kemudian nenek sebelah ibu. Nenek sebelah ibu ni disebut dalam hadis, nenek sebelah bapa pun disebut dalam hadis, Kemudian saudara perempuan seibu, ni adik-beradik perempuan. Adik-beradik perempuan yang saya kata tadi, bagi orang yang tak ada bapa, orang yang tak ada anak, orang tak ada bapa, tak ada anak ni, seibu sebapa, seibu, ini disebut dalam Quran, tuan-tuan ni. Adik-beradik ni disebut dalam Quran, yang tetap bahagian dia. Perempuan ni dipanggil waris fardu ataupun ashabul furud dia panggil. Nanti saya akan jelaskan. Isteri pun disebut sebagai waris fardu, tetap bahagian dia. Isteri ni sama ada berapa? 1/8 ataupun 1/4. Nanti kita akan bincang lanjutlah, berapa bahagian masing-masing. Hari ini cuma saya nak tunjukkan bagaimana waris-waris ni, dia hubungan antara waris-waris ni menyebabkan dia boleh mewarisi, Kemudian yang akhirnya sekali ialah puan kepada bekas hamba ataupun bekas puan dia, Hamba ni, kalau bekas hamba, jika dia meninggal, bagi hamba yang tak ada waris contohnya, dia akan pergi kepada bekas puan dia. Dia umpama Baitul Mal lah, tuan-tuan, Baitul Mal. Bagi kita Baitul Mal lah kan, bagi orang biasa ni. Maknanya kalau kita ni meninggal, tak ada waris yang asabah ataupun waris yang boleh mewarisi baki tersebut. Bagi negara kita ni, sebab kita makan Baitul Mal, jadi baki kepada harta pusaka itu akan pergi kepada Baitul Mal. Kalau negara-negara lain, setengah-setengah negara, tuan-tuan, dia pergi kepada, dia panggil zawi arham tadi tu, waris juga, macam contohnya orang ni meninggal, dia tak ada waris lain, tapi dia ada contohnya cucu dia bawah anak perempuan, contohlah, cucu tersebut boleh mewarisi dalam mazhab lain, tapi negara kita tidak. Boleh ingat tak? Agak-agak boleh, 15 lelaki, 10 perempuan. Ini yang orang kata yang keadaan biasa lah, kita pergi balik yang tadi tu. Mana? Banyak ni slide. Apa yang dikatakan waris
dia kata apa ni, waris ashabul furud. Waris ashabul furud ni adalah mereka yang punya pembahagian atau habuan yang telah ditentukan dan ditetapkan. Ini tuan-tuan dalam saya kata tadi, ashabul furud ni terdapat sini sebut 12. Dia sebab 12 ni sebab nenek dia ke satu. Kalau nenek ni 2 jadi 13 lah, sebab nenek ada 2 tu, 2 nenek. 9 daripada dinyatakan dalam Al-Quran. 4 dalam hadis, ya. Suami, isteri, anak perempuan, saudara perempuan, ibu sebapa, saudara perempuan. Ini semua disebut dalam Al-Quran. Ayat 11, anak perempuan, ibu dan bapa. Ayat 12 surat Nisa, suami, isteri, saudara seibu lelaki, saudara seibu perempuan. Disebut 7 orang dah. Dalam ayat 176 surat Nisa, saudara perempuan seibu sebapa ataupun sebapa dapat bahagian, ataupun tetap bahagian dia dipanggil ashabul furud, Oh, ini patutnya bukan surat Nisa 176 ni, ada 3 ayat ni, ini silap. Patutnya ada 3 ayat ni, ini semua patutnya disebut bukan dalam surat Nisa ayat 176, ada 3 ayat, ayat 11, ayat 12, ayat 76. Nanti saya betulkan lah. Saya lupa nak betulkan ni. Ini saya ambil pada staff. Okey. Dalam ashabul furud ada waris-waris yang dipanggil waris utama, waris sisi, waris ganti yang saya sebut tadi lah. Kalau kita tengok waris utama ni bapa, ibu, suami, isteri, anak perempuan. So anak lelaki mana? Anak lelaki dia panggil asabah. Anak lelaki ni dapat baki, dalam hadis sebut, berikanlah warisan kata Rasulullah kepada waris-waris yang berhak, bakinya berilah kepada waris terdekat iaitu lelaki. Lelaki ni dipanggil waris asabah, dipanggil dapat baki. Tapi di sini tengok, ini semua ni waris-waris yang disebut dalam Al-Quran dan juga dalam hadis, Tak apa, kita ini belajar dia punya kedudukan saja dulu. Nanti saya akan terangkan beberapa kali lah. Jadi penting, hubungan darah ni sangat penting, tuan-tuan. Selain tadi yang pertama tadi saya kata yang suami isteri ni, suami isteri dia hubungan. Yang ini saja berbeza. Yang ini hubungan suami isteri. Yang lain semua hubungan nasab dia panggil. Hubungan darah. Waris utama ni dia sebenarnya waris utama ni ada 6. Apabila kita ada bapa, apabila kita ada anak lelaki, ini kena ingat ni. Bila berlaku kematian tak boleh lagi daripada 6 ni. Kebiasaannya begitulah. Bila kita ada anak lelaki, bila kita ada bapa 6, bapa, suami, bapa, ibu, suami, isteri, anak lelaki, anak perempuan. Tapi anak lelaki ni dia bagi waris asabah, dia dapat baki. Ada sisi adik-beradik, sisi adik-beradik. Maknanya ini tetap bahagian dia. Waris ganti ni bapa kepada bapa, ini disebut dalam hadis lah, tuan-tuan. Ini yang waris ganti disebut dalam hadis. Dalam Quran 2, 4, 5, 6, 7, 8. Mana seorang lagi? 9. Oh, cucu perempuan. Oh, ada seorang lagi, saudara lelaki, seibu lelaki, betul lah 9 di sini. Okey, saudara perempuan, lelaki seibu. Okey, ada soalan lagi tak setakat ni? Perlahan slow. Dia bila kita nak masuk dia punya tu tak apalah, kalau tak faham setakat ni tak apa, nanti kita ulang-ulang. Cuma saya nak tunjuk carta-carta aja supaya nanti bila kita masuk. Okey. Jadi asabah dia apa dia? Waris asabah ni waris-waris yang tidak dinyatakan bahagian mereka sama ada dalam hadis ataupun dalam Al-Quran. Mereka menerima baki harta pusaka selepas diberikan kepada ashabul furud. Sekiranya masih ada. Secara umumnya waris asabah ni adalah sebagai waris penerima baki. Dia macam ni Contohnya orang yang meninggal itu ada isteri, ada anak lelaki. Isteri sebab ada anak dapat 1/8, bakinya pergi kepada anak lelaki 7/8. Itu dipanggil waris asabah. Isteri itu waris yang tetap bahagian dia. Isteri ni dapat 1/8,
ataupun 1/4. Contohnya kita yang meninggal itu ada isteri tapi tak ada anak. Orang ni ada adik-beradik. Ada adik-beradik tak ada anak, ada isteri, ada adik-beradik. Contohnya ada adik-beradik perempuan, kemudian dia ada bapa contohnya. Tak? Jadi isteri dia dapat 1/4, adik-beradik perempuan dapat setengah, bakinya pergi kepada bapa. Bapa tu waris asabah lah. Jadi bapa ni dia special sikit ya. Bapa ni dia boleh jadi waris fardu apabila orang tu ada anak. Tak ada anak ataupun ada anak perempuan, bapa ni akan jadi waris asabah. Dia panggil bapa ni dia ada dua kategori, sama ada waris fardu ataupun waris asabah. Begitu tu tadi, itu beza dia. Okey, bagaimana pula kalau orang yang meninggal itu cuma ada anak lelaki, anak perempuan saja? Tu pun asabah juga, dia panggil asabah bersama. Asabah bersama. Perempuan tadi tak jadi fardu dah. Anak perempuan tadi jadi juga waris asabah. Begitu ya. Dia ada masanya bertukar-tukar. Nanti kita akan tunjukkan beberapa contoh-contoh. Saya akan tunjuk contoh, banyak contoh. Sebenarnya hari ini sejerangkan secara umum dulu ya. Nanti kita akan belajar secara apa ni. Jadi kita kembali juga kepada yang tadi tu. Saya nak tunjuk, sorry. Mana dapat lagi? Okey. Kena banyak main catar ini ya. Dia tak pada di situ. Ini tak nanti. Saya tak boleh tunjuk ni lagi. Dia kan pening kepala. Ini waris asabah. Okey. Yang mana okey. Kita tengok ni senarai waris-waris fardu ni. Ni ada berapa orang? Ada 13 disebut sini kan? Tengok. Ni dipanggil waris fardu ya. Waris tetap bahagian dia. Sama ada dalam Al-Quran atau hadis, ada 9 dalam Quran, ada 4 dalam hadis ya. Suami ni dia bahagian dia. Kalau kita tengok suami ni sama ada setengah ataupun 1/4. Setengah ni sebab kalau meninggal tu isteri, dia ada suami je. Ada suami saja, maknanya suami dapat setengah ataupun 1/4. Mana ada baki kan? Ada baki kan? Tapi bila isteri ada anak, suami dapat 1/4, tak ada anak dapat setengah. Ya? Tetap bahagian dia tu tadi. Itu bagi waris fardu ni, sebagai ashabul furud ni, dia tetap bahagian ni. Dia tak boleh lari. Orang yang meninggal tu kalau ada suami saja, ditanya ada anak, tak ada anak. Tak ada anak, suami dapat setengah, ada anak 1/4. Tak boleh lebih. Itu hukumnya begitu. Ya? Kecuali dalam satu keadaan. Orang kampung saya dulu dia orang ni suka kahwin sepupu. Bila saya belajar ilmu faraid baru tahu sebabnya tuan-tuan. Sebabnya apabila isteri meninggal, isteri tak ada anak. Isteri tak ada anak. Isteri juga tak ada adik-beradik. Contohnya lah, anak tunggal lah. Contoh lah kan. Lepas tu kita tanya bapa. Bapa meninggal. Bapa tak ada, tanya pula bapa saudara. Bapa saudara pun meninggal. Ada sepupu. Sepupu dia kahwin dengan sepupu suami dia kan. Dapat setengah lagi. Suami dapat 100%. Cuma satu keadaan. Tapi saya tak pernah jumpa kes lah kan. Biasa kalau dalam kami belajar ilmu faraid ni, satu soalan jepumah akan tanya, boleh tak suami dapat 100%? Boleh dalam keadaan tersebut ya. Dalam keadaan lain tak boleh. Apa keadaan pun ya, suami dapat setengah ataupun 1/4. Begitu juga isteri. Kalau kematian suami dia tanya ada anak tak ada anak, suami tak ada anak je, isteri dapat 1/4, tak boleh lebih. Ada anak je suami, tak kira suami kahwin sebelum ke ataupun dengan kita ada anak, maknanya ada anak lah tu. Ada anak saja, isteri dapat 1/8. Itu kalau seorang Kalau 2, bagi 2. Kalau 3, bagi 3. Maknanya 1/4 tu bagi 2 dapat 1/8 kalau tak ada anak. Ada anak 1/8 bagi 2, 1/16.
Sebaik boleh 4 je. Kalau sampai 5 tak tahu macam mana. 4 pun 1/32. Dia tak kira berapa lama isteri pertama kahwin, berapa lama. Contohnya isteri pertama kahwin dah 40 tahun, isteri yang nombor 4 ni kahwin baru semalam. Sama je bahagian ni. Ya? Itu sebabnya tuan-tuan, di negara kita ni ataupun spesifik negeri Selangor ni, kita ada undang-undang iaitu Enactment Keluarga Islam Selangor 2003. Ada klausa ataupun orang kata boleh buat tuntutan harta semencarian. Harta semencarian adalah hukum tak jelas tuan-tuan, tapi dibolehkan sama ada suami yang meninggal kematian suami atau pasangan yang kematian isteri. Mana suami atau isteri ni boleh tuntut harta mencari. Boleh ya, saya kata boleh ya, bukan bukan semestinya tuntut. Kalau nak kena tuntut, bukan automatik. Dengar perempuan, kaum muslimat, dia ingat kau automatik. Harta pencarian bukan automatik. Harta pencarian itu kena buat tuntutan di mahkamah. Ya. Bukannya automatik. Yang automatik hukum faraid. Dah tuntut harta pencarian, dapat harta pencarian, baki tu dapat lagi faraid. Begitu boleh faham ya perempuan yang di belakang sana? Jarang dengar sebabnya faraid ni kena belajar lah. Ya. Besok dah berlaku kematian suami, barulah kawan ngabut. Macam mana ni harta suami I dapat sikit. Ini Allah yang tentukan bahagian masing-masing. Ya? Dia panggil waris fardu. Ini kita belajar waris fardu dulu. Nanti kita akan jelaskan siapa waris asobah kemudian. Ya? Saya habiskan ini sebelum kita tamatkan perbincangan kita. Jadi isteri, bapa, cuma bapa saya kata dia special. Bapa ni ada dia dapat 1/6, 1/6 asobah atau 4 asobah. Nanti asobah ni kita bincang macam mana. Kemudian ibu ni 1/6 atau 1/3. Nanti ada kaedah yang agak berbeza daripada keadaan biasa. Dia panggil sulusul baki. Sulusul baki ni maknanya baki 1/3. Itu nanti kita bincang lah. Datuk sebab dia menggantikan bapa, tapi datuk ni juga dia satu waris yang agak special juga. Nanti ada keadaan yang kiraan yang berlainan daripada keadaan biasa. Nanti kita akan terangkan. Nenek dia 1/6, 1/6. Tapi bila keadaan dua-dua nenek ada bersama, dia tak dapat 1/6, dia dapat 1/12. Dia kongsi berdua. Anak perempuan, saya kata tadi, anak perempuan seorang setengah, lebih pada seorang 2/3. Tak kira lah, walaupun 7 orang anak perempuan, 2/3 bagi sama. Begitu juga cucu perempuan daripada anak lelaki. Nanti kita bincang lanjut lah. Ini mungkin hari ini saya tunjuk pecahan-pecahan saja yang mungkin sukar kita nak memahami. Tapi inilah tuan-tuan yang dijelaskan sama dalam Quran atau hadis. Dia tengok juga keadaan. Contohnya orang meninggal ni ada seorang anak perempuan, ada cucu perempuan daripada anak lelaki. Walaupun cucu perempuannya kalau dia berseorangan dapat setengah, tapi bila dia bersama dengan anak perempuan dapat setengah, cucu perempuan dapat 1/6. Begitu. Sebab jumlah perempuan ni 2/3 sahaja. Kalau orang ni ada 2 orang anak perempuan dapat 2/3, tapi cucu perempuan di bawah anak lelaki tak dapat. Sebab sudah habis 2/3. Begitu pula. Terhalang pula. Itu nanti bab halangan kita bincang. Ini saudara lelaki, seibu, saudara. Cumanya tuan-tuan, walaupun disebut dalam kitab, saya baca ayat Quran tadi tu, lelaki dengan perempuan 2 nisbah 1, tapi ada keadaannya apabila ada saudara seibu lelaki dengan saudara seibu perempuan, dia sama bahagian. Kalau berdua ni dalam satu masa sama, mana 1/3. Tak kira lah, kalau lebih pada seorang, dia 1/3, tak kira satu lelaki atau perempuan, sama bahagian dia, seibu sahaja. Jadi ini dia panggil waris fardu yang tetap bahagian dia. Yang tetap bahagian dia. Jadi untuk tengok cara lain juga, macam inilah saya bagi pecahkan macam ni. Suami yang dapat setengah, dia dapat suami, anak perempuan, cucu perempuan. Ni saya pecahkan macam inilah. Okey. Jadi setakat ni ada soalan tak? Boleh tak? Boleh ikuti tak? Adik-adik boleh? Tak apalah perlahan. Semuanya pada hari ini kita belajar
Ya, dia katakan waris tu ada 25 orang ya. Ulama kata 25 orang, 15 lelaki, 10 perempuan. Tapi bukan satu masa. Cumanya perlu kita ingat waris utama tadi. Siapa dia? Waris utama ada 6 orang. Yang tetap bahagian dia. Tetap dapat bahagian. Bila kita ada bapa, bila kita anak lelaki ataupun kita ada bapa saja, bila kita ada anak lelaki saja. Dia 6 orang tak lari ya. Bapa, ibu, suami, isteri, anak lelaki, anak perempuan. Itu tetap tetap bahagian dia. Tak kira lah janji ada bapa saja ataupun ada anak lelaki saja. Jadi kalau ada bapa saja, bapa tak ada anak lelaki, bapa, ibu, suami, isteri, anak perempuan. Sebab bapanya pegang asabah. Begitu begitu juga kalau ada anak lelaki tak ada bapa, ibu, suami, isteri, anak lelaki, anak perempuan. Tapi bila tak ada bapa, bila tak ada anak lelaki, pergi pada siapa? Pergi siapa? Adik-beradik. Tengok adik-beradik dulu Tak ada adik-beradik, boleh pergi anak saudara. Tak ada anak saudara, boleh pergi sampai susu saudara. Tak ada susu saudara, baru pergi kepada bapa saudara. Itu peringkat dia 4 4 golongan tadi, ingat adik-adik dia kena ingat 4. Atas, bawah, sisi adik-beradik, sisi bapa saudara. 4 golongan ni nanti kita belajar lanjut insya-Allah Saya rasa cukup sekat tu. Ada soalan tak? Ada soalan? Ada? Ya, tuan. Ya. Ya. Oh. Okey. Oh, macam mana boleh berlaku tu? Ya. Ya. Oh. Macam mana boleh terlepas Mungkin ada sebab-sebab tertentu lah Itulah sebabnya saya dah bagi tahu awal-awal tuan-tuan apabila berlaku kematian, hukumnya hak harta pusaka itu jatuh kepada waris-waris yang berhak di bawah hukum faraid Jadi maknanya kata ulama ialah kewajipan itu harta pusaka dibahagi kepada di kalangan waris-waris lah. Tapi kalau waris-waris setuju tak ada masalah lah. Sebab itu saya kata kuasa waris-waris tu walaupun ialah keputusan mahkamah mengatakan sedemikian maklumlah kadang-kadang kita pun bukan kata apalah tentang pengalaman saya sendiri berlakunya ialah pemalsuan dokumen contohnya anak angkat dia mengaku anak kandung berlaku yang berlaku kes lain juga anak tak sah taraf, sepatutnya dia tak dapat bahagian daripada ayah dia tapi dapat sebabnya dalam IC, dalam dokumen mengatakan ayah dia tapi sebenarnya dia anak tak sah taraf. Ni banyak bahaya ni beberapa kes lepas begitu. Sebabnya sebelum pembagian harta pusaka ni ialah saya sebagai orang kata konsultan ni kami buat siasatan tapi kami bukanlah orang kata kita pada kekangan kan tak boleh juga kita nak memastikan dengan tepat dengan segala keadaan. Pernah juga ialah saya sendiri pun kena tipu pun ada tapi bila sampai ke perbicaraan kadang-kadang hakim ni dia pun ada cara, mungkin ada teknik dia tanya seseorang tu kadang pecah rahsia juga masa dalam mahkamah ada juga begitu keadaan ni tapi ada juga keadaannya sebab kita tuan-tuan bila kita bawa ke untuk urusan pusaka ni dia ada 3 agensi utama Amanah Raya, Pejabat Pusaka Kecil, Mahkamah Tinggi Sivil. Pernah juga kami jumpa kes di Pejabat Pusaka Kecil dia tak berjaya. Anak angkat ni, cerita anak angkat ni, dia tak berjaya tapi dia bawa ke Mahkamah Tinggi lepas. Wallahualam macam mana berlaku benda-benda itu Yang banyak juga kami jumpa kes yang waris-waris ni tidak dinamakan dalam senarai waris. Ini yang mungkin berlaku dalam keadaan tersebut dia tak dinamakan waris tu dalam senarai tu jadi waris tahu pun dah terlewat dah
Tiba-tiba tanah dah transfer pada orang lain. Macam mana tak? Yalah, bagi orang Islam ni kalau kita boleh halalkan, itu yang terbaik lah pada saya. Ya. Nak diulang kadang ialah orang yang waris, yang orang dah meninggal lah pun. Yang pengkat yang tahu ni pun dah sampai ke anak-anak dah, macam mana nak patah balik kan. Alah je lah. Maka Allah bagi rezeki lain lah, begitulah tuan-tuan. Moga-moga ialah terlepas ialah orang yang mungkin orang tu pun tak tahu setengah-setengah keadaan tu ya. Okey. Saya rasa cukup setakat itulah tuan-tuan ya. Jadi saya mohon maaf banyak-banyak yang terkurang, yang silap itu kelemahan saya, yang benar datang pada Allah wallahu alam. InsyaAllah nanti kita sambung lagi ya. Semua kalau akan datang ni, kalau siapa ada handphone, kita bawa handphone tengoklah. Tapi kalau sempatlah kita masuk kiraan, kalau tak sempat saya bagi penerangan mengenai waris-waris yang berhak terlebih dahulu, sebab ada banyak lagi perbincangan mengenai waris-waris sebelum kita masuk bab kiraan ya. Jadi dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.